أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربي زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والفقهاء المتقين والعلماء العاملين، وخصوصا إلى أرواح شيوخنا وإلى أرواح شيوخ شيوخنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القاف. القول لا يعمل إلا في الجملة أو ما في معناها. بسم الله الرحمن الرحيم. القول bermula madah qaul, lafaz qaul atau madah qaul ni wa imma qala wa imma qawala wa imma yaqulu wa imma taqulu, yakni madah yang madah ni sesuatu yang nak dijadikan kalam, yakni haraf-haraf, minta maaf, haraf-haraf yang nak membentuk sesuatu kalimah. Maka haraf-haraf yang nak membentuk sesuatu kalimah dipanggil madah. Bahan-bahan lah bahasa kita, bahan-bahan nak membuat sesuatu kalimah, maka dipanggil madah, iaitu huruf-huruf lah. Segala huruf itulah menghasilkan kalimah. Dengan kalimah terhasilnya kalam. Jadi nak cerita ni qawala ni. Qawala iaitu bentuk lafaz daripada qawala ke, yaqulu ke, taqulu ke, qala ke. Itu semua khabar. La yu'malu, tidak beramal ia qaulu tu. Tidak beramal illa fil jumlati aw ma fi ma'naha, melainkan pada jumlah atau ma fi ma'naha, ma sesuatu yang ada pada maknanya, pada makna jumlah, yakni sesuatu yang ada pada makna jumlah, syibih jumlah lah. Sama ada syibih jumlah tu jar majrur ke, zaraf ke, terserah. Yang penting sesuatu yang nak menyerupai makna jumlah dipanggil syibih jumlah. Jadi tempat masalahnya madah qaul ni, yakni dia tidak beramal, maksudnya tidak beramal
dia tidak ada apa-apa i'rab, melainkan di'irabkan selepas daripada itu jumlah, sesuatu jumlah, ikutlah jumlah ismiyah ke fi'liyah ke atau syibih jumlah. Contoh masalah, contoh qala zaidun, qala zaidun la tadrib amran, qala zaidun la tadrib amran. Jadi qala telah berkata oleh Zaid, maka selepas qala zaidun itu maqul qauli. Maqul qauli yakni ucapan daripada Zaid itu dipanggil maqul qauli. Maka maqul qauli itu adalah i'rab dia dari segi, pada satu segi dia adalah maqul qauli, daripada satu segi lain dia dia diamali, dia makmul. Makmul bagi qala dengan makna kata mahal dia, tempat duduk dia itu adalah mahal nasab. Jadi nak cerita contoh tadi qala zaidun la tadrib amran, maka qala zaidun itu madah dia daripada qawala juga. Maka qawala ni dia tidak beraman melainkan pada jumlah la tadrib amran, itu satu jumlah. Maka la tadrib amran itu satu jumlah dipanggil maqul qauli bagi qala. Setiap qala tu kena cari maqul qauli, ucapan daripada qala tu, mana dia, mana ucapan dia, maka dipanggil dalam bahasa Arab istilah dia maqul qauli. Maka maqul qauli dari sudut mahal i'rab dia adalah nasab kerana qala itu amil dia. Habis itu qa'idatu suwaril Qur'ani tasmiyatus syai'i bismil ba'di. Tadi ya contoh gitu. Maqul qauli mahal i'rab dia maf'ul bagi qala, kerana qala itu mesti dia termasuk di kalangan muta'addi, telah berkata oleh Zaid apa perkataan dia, maka perkataan dia iktibar dengan qala dipanggil maqul qauli. Iktibar i'rab mahal nasab sebagai maf'ul bagi qala. Habis Qa'idatus suwaril Qur'an, bermula kaedah bagi surah-surah Quran. Ini sebahagian kaedah. Bahagian kaedah bagi surah-surah Quran, tasmiyatus syai'i bismil ba'di, menamakan sesuatu, iaitu menamakan suatu surah. Sesuatu kat sini iaitu sesuatu surah dengan sebahagian, dengan nama sebahagian, iaitu dengan nama sebahagian, iaitu sebahagian kisah yang ada pada Quran tersebut, yang ada pada surah tersebut. Contoh misal dalam Baqarah itu beberapa ayat sahaja yang menerangkan tentang cerita Baqarah kan, maka dinamakan surah tersebut Baqarah. Maka dinamakan surah tersebut dengan surah Baqarah dengan maksud kaedah tasmiyatus syai', menamakan surah Baqarah itu dengan sebahagian kisah yang ada pada surah Baqarah. Sebahagian kisah yang ada pada Baqarah itu tentang Baqarah, tentang lembu, maka dinamakan surah tersebut Baqarah. Itu kaedah pada mustalahat ulum Quran. Habis qad yuhzaful maf'uli, qad yuhzaful maf'ulu, qad yuhzaful maf'ulu bihi li ifadati ta'mimi ma'akhtisari. Terkadang dihazafkan maf'ul bih dihazafkan. Hazafkan maf'ul bih itu kerana apa? Li ifadati ta'mim, kerana memberi faedah meratai.
meratai serta ikhtisar. Ikhtisar ini ikhtisar kalam. Maksud meratai yakni nak memendekkan kalam tapi makna dia umum. Itu maksud ta'mim ma'ah ikhtisar. Nak meratai kalam, nak mengumumkan kalam tapi cakap dia ringkas. Contoh masalah tengok pada 29 ta'liq di bawah, mafhum min hasyiatil hifni ala Isaruji. Contoh nahu wallahu atau wallaha, baca wallaha lah, wallaha as'alu an yanfa'a bihi. Jadi tempat kita nak tu apa? Tempat kita nak diazahkan maf'ul. Maf'ul dihazahkan maf'ul pada maf'ul bagi yanfa'a. Tu ada maf'ul, ada berapa maf'ul kan? Jadi kat situ tu wallahu, wallaha, minta maaf, wallaha as'alu an yanfa'a bihi tengok wallaha as'alu, ai as'alullaha, semoga aku meminta, minta maaf, so aku meminta akan Allah Ta'ala. Wa as'alullaha, meminta Allah Ta'ala, takdir kalam tengok dalam Isaruji, matan Isaruji ni, wa as'alullaha, memohon oleh aku akan Allah Ta'ala. Memohon apa? Maf'ul bagi as'alu, an yanfa'a, bahawa memberi manfaat oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Dengan matan Isaruji atau dengan syarah Isaruji tu. Tengoklah bih ni, saya tak ingat dia kembali pada matan ke atau syarah. Kemudian tempat kita nak tu yanfa'a tu, memberi manfaat oleh Allah Ta'ala. Memberi manfaat kepada siapa? Sebab yanfa'a termasuk muta'addi. Yanfa'a termasuk fi'il muta'addi. Memberi manfaat oleh Allah Ta'ala pada siapa? Maka takdirkan dia hai kullah talibil ilmi. Kullah talibil ilmi itu tidak ada di dalam matan Isaruji atau syarah dia. Jadi ditakdirkan tu kerana apa? Kerana nak memberi isyarat yanfa'a ini dihazafkan akan maf'ul. Dihazafkan maf'ul, tujuan dia dihazafkan untuk apa? Kerana nak memberi faedah umum. Umum yanfa'a ni tak kira lah talabil ilmi ke, tulabul ilmi ke, atau sesiapa yang tengok semata-mata ke, tak ngaji tapi dia tengok saja, dia belik-belik saja ke, atau ikutlah siapa saja boleh ambil manfaat dengan matan Isaruji. Serta nak ikhtisar. Ikhtisar ni nak ringkaskan kalam dia supaya tidak jadi panjang. Tu. Jadi nak cerita apa? Tempat kita nak dihazafkan maf'ul bagi yanfa'a, itu memberi faedah ta'mim umum. Tulabul ilmi boleh, nazir pada kitab aku pun boleh, yang melihat akan kitab aku, siapa lagi ikut, siapa saja yang melihat kitab aku mengaji ke atau sekadar belik-belik tu boleh ambil manfaat. Kemudian nak ikhtisarkan kalam, nak ringkaskan kalam dia, habis itu. Tu. Jadi berlaku juga masalah terkadang maf'ul itu tidak disebutkan, ada. Terkadang kalam syarih atau kalam matan itu tidak disebut akan maf'ul bih. Kenapa tidak disebut maf'ul bih? Itulah kerana nak mentakmimkan. Takmim, dia nak meratai kalam dia serta dia nak ikhtisarkan kalam dia. Nak ringkaskan kalam, nak cakap pendek lah. Habis itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada syarat atau mungkin tidak ada. Kalau saya tengok dalam hasyiah tu, kalau tidak silap tidak ada. Tapi kalau kita kelik, kalau kita kembali kepada matan Jurmiyah,
Itu nak dinamakan kalam mesti mufid, kan, mesti memberi faedah, yakni sami' memahami akan perkataan mutakallim, kan. Maka sami' nak memahami itu mesti ada faedah dia. Maka faedah kalam tu tengok, kalau mubtada berhajat kepada khabar, kalau jumlah syartiyah berhajat kepada jawab syartiyah. Maka nak cerita kata, kalau nak buangkan maf'ul, jika sekiranya tidak memberi faham, maka tak boleh tidak, mesti didatangkan maf'ul. Kalau dah boleh memberi faham tanpa disebutkan maf'ul lebih, silakan hazaf. Kerana untuk hazaf tu isyarat di atas meratai, nak meratai kalam serta nak ikhtisar. Bahasa mudah, nak menghazafkan sesuatu, tengok pada sudut ifadah atau tidak kalam itu. Nak menghazafkan sesuatu yang ada pada tarkib kalam, tengok pada mukhatab kita atau sami', dia boleh tak memahami akan ucapan kita dengan kita cakap pendek, kita cakap ringkas tanpa mencukupkan kalam tersebut. Contoh, dia fi'il muta'addi, dia berhajat kepada maf'ul bih, maka kita hazafkan maf'ul bih tu untuk supaya umum dan cakap kita pendek. Kalau sami' boleh faham akan percakapan kita, ucapan kita, maka sudah memadai, silakan hazaf. Kalau sami' tak boleh nak memahami akan cakap kita, maka tidak boleh tidak, mesti didatangkan maf'ul bih. Kerana tujuan kalam itu mestilah mufidu, kan. Jadi ingat, yang fa'ah bihi, ba tu bahasa babiyah. Dan satu lagi kaedah untuk kita ingat, untuk kita nak memahami tarkib kalam itu, terkadang kita tengok pada kalam sibak, iaitu kalam sebelum. Dan terkadang kita nak memahami kalam, kita kena tengok kalam lihaq. Jadi contoh masalah nak sibak atau lihaq ni, contoh bahasa mudah lah. Contoh dia Zaid seorang pelajar, buat bahasa Melayu, dia akan ke sekolah. Yakni sekolah kebangsaan Pasir Putih. Contoh apa yang terlintas saya tulis dulu. Jadi kalau kita tengok kalau tengok tarkib kalam ni, Zaid seorang pelajar, nokta. Maka nak ceritanya ni dia akan ke sekolah. Maka dia akan ke sekolah ni kita panggil dia suatu tarkib kalam, dan dipanggil juga dia siyaqul kalam. Apa beza siyaqul kalam dengan tarkib kalam? Kalau siyaqul kalam, bila disebut lafaz siyaqul kalam, itu tidak boleh tidak, wa imma kena tengok sebelum, wa imma tengok selepas. Itu beza. Kalau tarkib ni tak perlu dia cakap umum, boleh tengok belakang, boleh tengok depan. Kalau tak tengok pun tak ada masalah, itu tarkib. Adapun siyaq ni kena tengok sebelum atau kena tengok selepas, itu mesti. Adapun tarkib ni boleh tak tengok pun tak ada masalah, tengok pun tak ada masalah, itu tarkib. Kalau siyaq ni wajib mesti tengok. Wajib sini wajib lughah lah, kita nak memahami kalam tu. Maka kita tengok pada siyaq kalam ni. Jadi ada iskal tak pada siyaqul kalam di sini? Ada tak tempat iskal? Ada. Mana tempat iskal? Dia ni dipanggil isim dhamir, kan? Bahasa kita dipanggil kata ganti nama, kan? Bahasa Inggeris dipanggil pronouns, kan? Nah, iskalnya di sini. Iskalnya di lafaz dia tu. Sebab dari sudut perbahasan lughah, tak kiralah lughah Melayu ke, lughah Inggeris ke, lughah Arabia ke,
Bila lafaz dia tu kata ganti nama, itu mesti ada dalam istilah bahasa Arab, isim domer mesti ada marji' domer, tempat kembali dia. Dia tu siapa? Dia tu siapa? Dialah, ialah dia siapa? Kan iskal kat situ kan. Bila iskal, maka kita kena tengok di sini, kena tengok kalam sebelum. Maka kalam sebelum ni lah dipanggil sibak kalam. Jadi nak cerita kata kebiasaan kalau siakul kalam nak tengok pada sibak kalam, itu terkadang banyak masail pada masalah domir. Jadi domir kena rujuk sebelum. Bila rujuk sebelum tu dipanggil kalam, sebelum tu panggil kalam sibak kalam. Adapun masalah nak tengok kalam selepas, itu banyak pada masalah tafsir. Tafsir kan. Tafsir contoh misal. Contoh uskun anta wa zawjukal jannah. Ai Adam wal Hawa kan. Jadi ai Adam wal Hawa ni dia sama seperti di sini, iaitu kena tengok kalam. Nak memahami lafaz sekolah kat sini, kena tengok kalam selepas. Maka kalam selepas dia dipanggil lihaq kalam. Jadi ni pun dipanggil lihaqul kalam. Bahasa mudah, perbahasan lihaq kalam ini banyak jatuh pada tafsir. Banyak berlaku pada tafsir. Sebab kita iskal kat sini pula kan. Sekolah mana kan? Jadi sekolah tu umum. Jadi nak mentafsirkan lafaz sekolah ni, didatangkan kalam selepas dia. Maka kalam selepas dia tu dipanggil lihaq kalam. Sebahagian musannif kitab dia tak kata sibak, dia kata sabikul kalam. Hak tulis dah. Sebahagian kata lahikul kalam. Hak tulis je. Sebahagian dalam kitab-kitab tak silap sagah apa, Habib Sagah apa. Hak muta'liq ta'liq kitab Darul Kutub Islamiah hak Indonesia tu. Dia kalau tak diguna lahikul kalam. Dia ni sabikul kalam. Tak ada masalah, mafhum dia sama je. Jadi nak cerita apa? Nak cerita sesuatu kalam tu dipanggil tarkib kalam atau dipanggil siak kalam. Kalau tarkib kalam ni nak tengok kalam sebelum, nak tengok kalam selepas atau tidak mahu tengok, itu tak menjadi masalah sebab disebut dengan tarkib kalam. Adapun bila disebut siak kalam, perhati molek. Disebut siak kalam tu wa imma kena tengok selepas, wa imma kena tengok sebelum. Kebiasaan tengok sebelum itu berlaku pada masalah domir. Kebiasaan kena tengok selepas itu masalah tafsir. Dia nak mentafsirkan. Habis. Jadi kalau nak memahami tafsir apa semua, lughah tu benda yang wajib lah. Tidak boleh tidak. Bahkan bukan nak memahami tafsir, bahkan nak memahami kitab-kitab ulama' semua, ilmu yang wajib tu 3. Nahwu, saraf, balaghah. Habis. Jadi apa-apa yang contoh kalau ada pengajian free, ikutlah. Kawan-kawan buat kat rumah ke, kawan-kawan buat kat pondok ke, kalau boleh hadirlah. Situasi sedikit nasihat untuk saya sendirilah. Jadi kalau kita perhati learning lah, kita perhati suasana pengajian learning. Kalau kita perhati suasana pengajian learning semenjak adanya telefon jenis Android apa semua ni, dari sudut pengajian ilmu tu sudah mulai manja. Penuntut ilmu tu dah mulai manja. Pada segi mana manja? Aku tak perlu hadir kelas pun tak ada masalah. Aku boleh Google Meet, aku boleh Facebook, aku boleh YouTube. Hasil ilmu, ilmu akan hasil insya-Allah. Kalau dia sungguh, apa yang didengar, apa yang difahami tu akan membuahkan ilmu. Tapi dari sudut barakah belum tentu. Sebab kebanyakan kita ni dia hanya mengejar ilmu, tidak mengejar barakah ilmu. Sebab kita learning, kalau duk perhati dari sudut orang dahulu dengan orang learning, tengok orang dulu dia ngaji sikit-sikit je, tapi dari sudut ilmu dia manfaat mutaaddi sungguh, bahkan jariah, sampai walaupun dia dah mati, dia
masih dapat pahala dengan sebab ilmu yang disampaikan, kitab kecil yang dihasilkan. Itu ilmu orang dahulu. Adapun ilmu orang sana, tengok perhati, dah tahu sikit, baru tahu benda basic-basic, balas sana, balas sini, TikTok sana, TikTok sini. Jadi nak cerita apa? Nak cerita zaman kita ni, ilmu tu, dia ilmu turas tu, dia dah mula dimanjakan. Maksud dimanja tu, mulalah pengajian ilmu secara face to face itu mula berkurang. Adapun online tu, tengoklah, kadang-kadang online tu dia tak datang pun, tapi dia rakam, dia dengar secara apa, dia rakam apa, dia tak hadir tapi Google Meet tu dia rakam. Mungkin insya-Allah ilmu tu dia boleh hasil. Tapi dari sudut barakah ilmu tu belum tentu. Kerana itulah saya sangat-sangat setuju perkataan yang diterjemahkan oleh Allahyarham Tok Kenali, moden tu diterjemahkan kepada Mautuddin. Memang sungguh moden tu Mautuddin. Moden kan? Moden diterjemah Allahyarham Tok Kenali Mautuddin. Idafah dengan dihazafkan tak. Ada masalah idafah kena hazafkan tak? Ada. Idafah dihazafkan haraf ada kan? Jadi kalau kita tengok terjemah Tok Kenali, sungguh moden ini menghapuskan agama. Kalau tak agama tu tak hapus pun, dia jadi semakin kurang kesempurnaan dia tu. Dari segi ilmu boleh hasil insya-Allah, kalau dia mujahadah, kalau dia perhati sungguh boleh hasil. Tapi dari sudut barakah tu belum tentu. Bukti tak ada barakah tu, kadang benda-benda kecil-kecil, nak bahas sana, nak bahas sini, nak balas sana, balas sini, tu. Masing-masing cermin diri sendirilah. Saya cermin diri saya sendiri. Saya cakap ni pun seumpama saya cakap dengan cermin lah, kena diri sendiri. Habis. Ini sekadar seling-selingan je lah. Quddimal ma'mulu li ifadatil hasri. Quddimal ma'mulu, didahulukan akan ma'mul, yakni dahulu ma'mul ay alal amil, di atas amil. Ma'mul didahulukan di atas amil. Maknanya ma'mul tu mutaqaddam, amil tu mutaakhir. Ma'mul tu kemudian, ma'mul tu dahulu, amil itu kemudian. Itu li'ifadatil hasri, untuk memberi faedah, membatasi, mensakatkan, membataskan atau mensakatkan sesuatu. So ni dalam hasyiah Ifni ala Isawuji muka surat 14. Ini semua saya tengok dalam Darul Kutub Islamiyah pun, yang Habib Sagaf tu. DKI yang Indonesia punya kan. Yang Taki kan, Habib Sagaf tu kan. Habib Sagaf kan. Dia pentaklid kan, Taki. Habis. Tu saya tengok situlah. Muka surah 14. Ini kalau contoh dia kita ambil pada kita ambil ayat Quran tak apa. Iyyaka na'budu. Jadi iyyaka ni kalau dari sudut i'rab yang dah biasa, maf'ul bih muqaddam. Na'budu ni fi'il dan fa'il tambah fa'il muakhar, terkemudian. Jadi iyyaka ni adalah ma'mul. Dari satu sudut lain dia adalah ma'mul. Na'budu ni adalah amil. Jadi yang menasabkan ma'mul ini adalah amil kan, na'budu tu. Jadi persoalannya di mana? Persoalannya kalau tarkib kalam yang sebenar itu kena cakap lagu ni. Ai na'budu iyyaka kan. Maka kenapa tidak dicakap di dalam Al-Quran dengan percakapan dengan tarkib kalam
yang sebenar, yang tarkib kalam yang asal, tarkib kalam yang asal, iaitu na'budu iyyaka. Kenapa bahkan dipalingkan dengan iyyaka na'budu? Makmul dahulu, amil itu kemudian, kan? Makmul dahulu, amil itu kemudian. Kenapa? Kerana nak memberi isyarat lifadatil hasri, lifadatil hasri, didahulukan makmul itu nak memberi isyarat hasar, yakni hanya Allah sahaja, hanya kepada engkau sahaja kami sembah. Kerana kalau kita cakap lagu ni na'budu iyyaka, dia tak boleh memberi faedah hasar, kerana kita boleh ataf lagi, kami sembah engkau dan Lata dan Uzza, dia boleh ataf. Maka sebab itulah kalam lagu ni, kalam hak asal tidak memberi faedah hasru, kerana tarkib kalam ini boleh diataf-atafkan lagi. Adapun hak ni tak boleh dah ataf. Iyyaka na'budu, jadi seolah-olah nak beritahu hanya engkau kami sembah. Begitu juga kalau kita nak ubah atau kita nak memahami contoh yang lain. Contoh yang lain, misal apa beza? Contoh, misal saya cinta awak, awak saya cinta. Kedua kalam ini kalau kita perhati dengan zahir kalam, dia seolah-olah memberi faedah yang sama, memberi makna yang sama. Bahkan kalau kita tengok zahir. Tetapi kalau kita tengok iktibar halusi sungguh, dengan kaedah dia memberi faedah yang berlainan dua-dua ni. Saya cinta awak, awak saya cinta. Mana yang berlainan? Perhati molek. Kalau kita i'rab, saya cinta awak, saya cinta awak, awak ni maf'ul, kan? Maf'ul lebih. Saya cinta ni kita buatlah fi'il dan fa'il. Maka ini tarkib kalam yang biasa. Bila tarkib kalam biasa, kita boleh atafkan tak? Saya cinta awak dan Siti Nurhaliza dan Haliza Helmi, boleh ataf. Boleh atafkan lagi. Tetapi kalau dikata dengan lagu ni, awak saya cinta, awak maf'ul bih muqaddam, fi'il fa'il muakhar, dengan makna kata amil kemudian ma'mul itu dahulu. Maka memberi isyarat awak saya cinta, yakni awak sahaja, tidak yang lain saya cinta. Maka kalau kita fahami dari sudut kaedah, kalam awak saya cinta ini lebih kepada hasar, lebih kepada faedah. Kalam itu semata-mata isyarat di atas, dia tidak yang lain. Tu. Jadi memberi faedah sakatlah. Jadi kalam lebih, kalau kita cakap dengan gawe kita apa, jadi kalau kita nak buat tipu muslihat boleh ni. Kalau kita kata saya cinta awak, dalam hati kita boleh ataf lagi. Tapi kalau kita kata awak saya cinta, tak boleh dah. Dia tak boleh nak ataf dah. Sebab itulah kalau kita fahami dengan kaedah contoh bahasa Melayu ini, kalau kita kembali pada lafaz Quran, kerana itulah Allah tidak menyebutkan dengan tarkib yang biasa, na'budu iyyaka. Bahkan Allah palingkan kepada iyyaka na'budu, kerana nak memberi ifadah hasar, sakat. Seolah-olah Allah nak beritahu hanya engkau sahaja Allah kami sembah, tidak yang lain. Sebab apa maknakan lagu ni? Kerana dia didahulukan akan makmul, dikemudiankan akan amil, isyarat di atas ifadatul hasri. Habis. Al-kitabatu kat-talaffuzi. Bermula kitabah itu, menulis tu, seperti lafaz, seperti melafazkan sesuatu. Yakni tulis itu seperti melafazkan sesuatu. Ini masalah pada usul fiqh lah. Tengok sikit nombor 31 tu, li'anna man kataba syai'an talaffaza bihi. Kerana sebab apa tulis tu seperti melafazkan? Kerana man kataba, mereka yang menulis man itu syai'an, sesuatu,
talaffaza bihi, berucap, berlafaz olehnya man tu dengannya, dengan syai'an tu. Yakni walaupun dia tak cakap dengan secara zahir, kalam zahir, kalam harfi, dia mesti berkata dalam hati, hadisun nafsi kan, dia mesti bercakap dalam hati dia. Maka seolah-olah kitabah dia tu isyarat apa yang dilafazkan. Ini pada masalah contoh, pada masalah melafazkan tolak. Kitabah pada kitabah ni seolah-olah seperti talafuz, berlafaz, iaitu pada segi berlakunya sesuatu hukum atau tidak berlaku sesuatu hukum. Seperti masalah tolak, bagaimana seorang yang mentolakkan akan isteri dia dengan semata-mata jalan SMS. Sekarang ni bukan main SMS, main dengan WhatsApp. Dia tulis, adakah majral hukmi atau tidak. Itu kena pergi pada usul fiqh lah, perbahasan fiqh. Cuma dari segi kaedah tu ada nak beritahu, kalau ada kaedah kitabah itu adalah talafuz. Tengoklah lafaz tolak dia tu adakah sharih pula atau kinayah. Kena bahas pula dia sudut fiqh dia kan. Memang kitabah itu menulis seperti melafazkan sesuatu pada sudut berlakunya hukum atau tidak berlaku sesuatu hukum. Ini contoh pada masalah tolak, pada masalah akad-akad, segala masalah akad-akad. Habis. Lain ni akad-akad jual beli pun berlaku secara kitabah juga kan. Akad jual beli seperti kita jual beli dengan Shopee, itu berlaku secara tulis juga. Hukum kita jual beli dengan Shopee tu lagu mana, tu kena bahas detail lagi lah. Cuma nak beritahu kata kaedah ini berkaitan dengan usul fiqh. Habis itu, kullu ma urida bihi lafzuhu fahuwa ismun, falismu biqasdil lafzi fahuwal ma'rifatu. Kullu ma urida bihi lafzuhu, segala ma urida bihi lafzuhu, segala sesuatu yang dikehendaki dengannya, dengan ma tu, dengan sesuatu tu dikehendaki lafzuhu, lafaznya, lafaz sesuatu tu, fahuwa ismun, maka ia sesuatu itu adalah isim. Falismu, maka isim, biqasdil lafzi, dengan qasad lafaz, fahuwal ma'rifatu, adalah isim ma'rifah. Fahuwa isim biqasdil lafzi tu adalah ma'rifah. Ini nak cerita apa pula? Ini kaedah lughah. Kaedah lughah iaitu segala sesuatu tu, sesuatu kat sini kalimah. Segala sesuatu kalimah tu. Contoh kalimah. Itu kalimah. Pasir putih. Ini suatu kalimah. Maka kalimah ni kena tengok pada dua segi. Pertama, satu segi lafaz dia. Yang kedua, makna dia. Okey, lagu mana? Yakni pasir putih ni, iktibar dia semata-mata lafaz, iktibar dia itu jangan ambil ni lah. Ambil ada sebuah kampung di pondok kaus dekat dengan cabang 4 Tok Mengoh tu, dinamakan Talak. Kampung Talak. Jadi lafaz talak ni, lafaz kalimah talak ini iktibar makna dia, iktibar makna asal dia. Makna asal dia adalah, di antara makna asal dia adalah cerai. Jadi sekarang ni kalimah talak ni dia tidak dilihat akan makna, dia tak dilihat, dibuangkan makna tu.
diketepikan makna diiktibar semata-mata lafaz. Dia semata-mata lafaz dia sahaja. Tak tengok pada sudut makna dia. Adakah dia makna dengan makna yang lama? Makna yang lama iaitu cerai. Makna yang baharu iaitu adalah sebuah kampung, nama bagi sebuah tempat. Jadi kalau semata-mata talak ni iktibar lafaz saja, tidak iktibar makna, maka dia dinamakan isim. Kalau iktibar makna, tengoklah keadaan dia. Adakah makna yang baharu atau makna yang lama atau makna yang baharu? Atau contoh lain, itu contoh dalam ilmu saraf. Yakumu fi'lul mudhari'i. Ambil contoh dalam ilmu saraf lah. Yakumu ni mubtada', fi'l mudhari' adalah khabar. Persoalannya yakumu ini kalau iktibar, yakumu ni iktibar makna, dia adalah fi'il, makna fi'il. Lepas tu fi'il sah ke nak jadi mubtada'? Tak sah. Mubtada' tu mesti isim. Kalau gitu nak buat lagu mana? Jadi lafaz yakumu ni tidak diiktibar makna, iktibar lafaz. Bila iktibar lafaz, automatik dia akan jadi isim. Bila jadi isim, maka dia makrifah. Bila makrifah, sahlah jadi mubtada'. Maka bermula lafaz yakumu itu adalah fi'il mudhari'. Sebab itulah kalau kita perhati, terkadang orang baca kitab, contoh pada ilmu saraf ni, yakumu ditakdirkan dengan lafzu. Bermula lafaz yakumu tu adalah fi'il mudhari'. Isyarat di atas dia nakkan lafaz, bukan nakkan pada makna dia. Habis. Kullu maqamin lahu maqalun. Setiap maqam, setiap tempat bagi tempat itu maqalun, ada ucapan dia. Ini nak beritahu kaedah kat sini, nak beritahu kata setiap ucapan tu dia tengok pada tempat dia. Nak pergi ke mana maksud bagi kalam tersebut. Contoh, contoh Ini pun surah An-Nisa. Jadi ini suatu maqal, ini suatu ucapan. Ini suatu ucapan, ini ucapan yang pertama, yang di bawah ni ucapan yang kedua. Jadi dua-dua ni adalah maqal, ucapan. Maqal ni kena iktibar maqam dia, kedudukan dia. Kita cakap tu nak iktibar maqam mana. Maka kalau kalam ini, kalau maqal ini, ucapan ini iktibar pada maqam i'tiqad. Segala sesuatu itu adalah daripada Allah. Wa imma perbuatan yang dilakukan seseorang itu baik ke, wa imma sesuatu perbuatan yang dilakukan tu adalah sesuatu yang keji ke, buruk ke, min indillah. Semua tu daripada Allah belaka. Kecek lagu ni, cakap lagu ni adalah maqam i'tiqad. Jadi ayat ini adalah iktibar pada maqam i'tiqad. Kalam ini, kalamullah ini adalah iktibar pada maqam i'tiqad.
Kalau kalam ni pula, maqal yang di bawah ni, ucapan di bawah ni adalah maqam ta'addub. Adalah maqam ta'addub, nak beradab dengan Allah Ta'ala. Ni di bawah ada maqam ta'addub. Gitu. Jadi nak cerita apa? Nak cerita setiap maqal tu dia ada tempat dia. Contoh, kalau kita, sesama kita cakap saya awak. Kalau dengan raja, kita kena cakap saya awak juga ke? Hamba better kan? Hamba kita, lepas tu raja better kan? Better baginda tu. Sebab apa? Sebab apa? Saat ni cakap dengan kawan saya awak. Bila bual dengan raja, tukar hamba baginda. Nak cerita maqam tu menukarkan maqal kita. Dengan sebab maqam tertukarlah maqal. Tu. Jadi betul. Sama. Berbezanya ikhtilaful ibarat, berbezanya i'tibarat, berbezanya tempat kira, maka berbezanya ikhtilaful ibarat, berbezanya ungkapan yang berbeza. Itu adalah dengan sebab berbezanya ikhtilaful ibarat biikhtilafil i'tibarat, berbezanya ungkapan dengan sebab berbezanya tempat kira. Kalau kira dengan tok guru, kita tak nak cakap kawai demo kan? Tak layak. Kita nak cakap saya tok guru kan. Jadi lafaz berbeza. Dia lebih kurang situ. Jadi nak cerita apa? Cerita tentang masalah kullu maqamin lahu maqalun. Setiap maqam itu ada ucapan dia sendiri. Kalau ayat Quran dia muka surat yang sama, helai yang sama. Atas tu Allah cakap kullun min indillah. Katakanlah semua itu adalah daripada Allah. Semua itu apa? Yang ini yang baik ke, yang buruk ke, yang dilakukan sesuatu makhluk, itu semua daripada Allah belaka. Adapun yang di bawah ni, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ini maqam ta'addub, nak beradab dengan Allah. Maka kita katalah sebelum kita berakhirkan ucapan kita, yang baik semua datang daripada Allah, dan yang buruk tu semua datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Itu maqam ta'addub, kita nak beradab dengan Allah Ta'ala. Itu satu disiplin ilmu tu ada mustalahat dia. Ya, itu sama juga. Itu setiap ilmu dan mustalahat dia sama. Setiap maqam, yang setiap fan ilmu dia ada maqal dia, ada mustalahat dia. Sama kaedah. Jadi jangan kucak kacir lah. Jadi kita memahami kaedah tu untuk kita memahami disiplin ilmu tu. Disiplin ilmu mantik, dia tak cakap mubtada' khabar, dia cakap maudud mahmul. Gitu. Sebab itulah kalau dalam kitab mana saya tak ingat, kita ni majburun fil batin mukhtarun fil zahir. Seorang syekh musannif kitab tersebut mengatakan, nanti saya cuba carilah, saya catat daripada seorang guru, kita ni hakikat kita ahli sunnah wal jamaah ni majburun fil batin. Kita ni dipaksa pada batin kita dah dipaksa lah, tak ada pilihan lah. Tapi pada zahir mukhtarun, pada zahir kita ada mukhtar, pilihan. Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, hakikat segala sesuatu itu semua dah tetap kan. Lepas tu bila dah tetap, kenapa kita tak serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala? Memang serah, cuma akidah kita mesti buat sesuatu, mesti melakukan sesuatu. Sebab apa kena buat? Sebab apa kena melakukan? Kerana kita tidak mengetahui apa yang Allah tetapkan untuk kita. Memang semua itu dah selesai dah. Segala kolam tu dah selesai dah. Apa dalam hadis Riyadhus Shalihin Al-Ajawi tu, rufi'atil aqlam, telah diangkat kolam, wajaffatis suhuf, dan telah keringlah segala lembaran. Isyarat di atas segala yang telah Allah tulis untuk makhluk tu habis dah.
di mana ajalnya, di mana lahirnya, di mana rezekinya, di mana jodohnya, semua dah selesai dah. Kalau ditanya lagi, kalau dah diselesaikan, semua Allah dah selesaikan untuk kita, dah ditulis, untuk apa kita berusaha, untuk apa kita melakukan sesuatu, sebab Allah dah takdirkan semuanya. Maka kita jawab mudah je, kerana kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan untuk kita, apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz kita tak tahu. Maka sebab itulah kita kena usaha. Jika dapat sesuatu, maka itu memang Allah tulis kita dapat. Marilah lagu mana orang yang menegah, 1000 orang, 100 orang yang menegah kita, jika Allah tulis, pasti kita dapat. Takkan ada yang boleh menghalang kita. Tapi kalau Allah tulis di Lauh Mahfuz, kita takkan dapat. Marilah bantuan, 1000 bala bantuan sekalipun, Allah dah tulis di Lauh Mahfuz, kita takkan dapat. Maka 1000 bantuan pun takkan kita dapat sesuatu itu. Habis. Habis tu. Al-lamu. Ini kaedah al-lafzu yaqulu ni, lafaz yaqulu ni, ini kaedah nombor 57 ni, kaedah untuk menulis kitab. Lafzu yaqulu isyaratun ila annal khutbata mutaqaddimatun ala ta'lifi haisu utiya bisighatil mudhari'i. Ini kaedah kalau kita nak memahami penulisan seseorang musannif kitab. Lafzul yaqulu, bermula lafaz yaqulu tu khabar. Lafaz yaqulu tu isyaratun, adalah isyarat menunjuk di atas anna khutbata, bahawa khutbah tu mutaqaddimatun, khutbah itu adalah dahulu daripada taklif. Maksudnya khutbah kitab dengan taklif. Contoh bab pertama, bab kedua, bab ketiga, kalau disebut yaqulu tu, khutbah tu dahulu. Bab 1, bab 2, bab 3 sampai khatimah bab itu terkemudian. Sebab apa cakap bila sebut yaqulu, lafaz yaqulu tu isyarat di atas khutbah dahulu di atas penulisan. Haisul ta'liliyah, kerana sebab apa lafaz yaqulu isyaratun ila anna khutbah mutaqaddimatun at-ta'lif, haisu, kerana utiya bisighatil mudhari'i, kerana didatangkan yaqulu itu dengan sirah, dengan rupa bentuk mudhari'. Ini tengok dalam Hasyiah Bujairi Miqna' juz yang pertama, muka surat 14, fi qaulihi fayaqulu. Tengok pada juz yang pertama, tengok pada fayaqulu. Hasyiah Bujairi Miqna' tu lafaz yaqulu. Jadi nak cerita kata, kalau di dalam kitab musannif dia kata yaqulu al-Hakir al-Fakir Muhammad, contoh al-Imam Sanusi contoh, maka isyarat di atas khutbah itu dahulu, bab pertama, bab kedua, bab ketiga sampai khatimah bab itu semua terkemudian. Bahasa mudah, kalau yaqulu ni tartib taklif, cara dia menulis kitab itu dengan cara yang biasa. Adapun jika diguna pakai lafaz qala, dengan lafaz qala, isyarat di atas madi, maka maksud dia lagu mana pula? Maksud kalau menggunakan lafaz qala, itu isyarat bab yang pertama, bab yang kedua, bab ketiga sampai khatimah bab selesai, barulah dia pergi pada khutbah kitab. Maka khutbah kitab tu pada segi penulisan dia mutaakhir, terkemudian. Pada sudut susunan kitab dia dahulu. Bila dia buat lagu ni, buat cara ini, iaitu dia tulis bab dahulu. Tulis bab 1, 2, 3 sampai khatimah bab, kemudian dia kembali kepada khutbah kitab, maka dia musannif akan menggunakan lafaz qala. Itu beza dia. Jadi tengok lagu musannif kitab ditulis lafaz qala ke yaqulu, itu ada faedah. Kalau musannif menggunakan lafaz qala pada muqaddimah kitab, maka seolah-olah segala butiran
isi-isi yang ada pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga sampai khatimah kitab, isi kandungan atau ada apa, ialah isi-isi sedikit-sedikit isi kandungan tu mesti musannif meletakkan pada muqaddimah, kerana muqaddimah itu terkemudian. Sebab itulah dia menggunakan lafaz qala. Kalau menggunakan tarkib yang biasa tak ada apa sangat. Sebab itulah kalau kita tengok muqaddimah muqaddimah Imam Sahih Muslim tu, muqaddimah Sahih Muslim tu disyarahkan oleh Imam An-Nawawi kan. Muqaddimah saja disyarahkan, kerana perbahasan muqaddimah ni boleh membuka boleh memahami akan apa segala yang diisi di dalam bab-bab yang ada selanjutnya, bab 1, bab 2, bab 3 sampai khatimah bab. Habis. La yajuzul atfu ala dhamirin muttasilin marfu'in illa ba'da ta'kidin. Tiada harus, yakni tak boleh mengatafkan di atas dhamir muttasil marfu' melainkan selepas ditaukidkan. Taukid dengan cara ulangkan lafaz dia. Contoh ini ya, sampai uskun anta tu. Contoh ni pun boleh. Wa zaujuka ni, zaujuka dengan lafaz anta. Jadi lafaz zaujuka tu itu adalah dhamir muttasil marfu'. Minta maaf, anta tu adalah dhamir muttasil marfu' yang dizohirkan untuk apa? Untuk diatafkan di atas dia akan lafaz zaujuka. Jadi nak cerita kata tak boleh nak diatafkan, tak boleh nak diatafkan dhamir muttasil marfu'. Minta maaf, dhamir muttasil marfu', dhamir muttasil tu iaitu dhamir yang ada dalam uskun. Minta maaf, anta tu dah baris dah. Yang ni domain munfasil dah, anta ni munfasil. Jadi nak atafkan zaujuka di atas uskun tu tidak boleh, melainkan setelah dizohirkan anta. Anta tu, jadi anta kat sini ni seolah-olah kita hazafkan dia, seolah-olah kita hazaf. Jadi nak atafkan zaujuka di atas uskun. Dalam uskun tu ada dhamir kan? Dalam uskun ada dhamir, maka dhamir dalam uskun tu dipanggil dhamir muttasil marfu' kan? Dhamir yang bersambung dengan fa'il dia kan, muttasil. Dhamir yang bersambung, dalam ni ada dhamir kan? Muttasil, bersambung. Muttasil pun boleh, mustatir pun boleh ya. Muttasil atau mustatir. Mustatir dhamir yang ada tersembunyi kat dalam, bersambung pun kat dalam juga. Ni dhamir munfasil. Ni dhamir munfasil, dipanggil juga dhamir baris. Ni dipanggil juga dhamir baris kan? Dipanggil dhamir munfasil, dhamir yang bercerai, dan dipanggil juga dhamir barizun, dhamir yang nyata. Ni pun dipanggil, dalam ni pun dipanggil mustatir, dan dipanggil juga muttasil kerana bersambung dengan fa'il dia. Atau kalau tak ambil contoh ni pun ambil contoh yang lain. Contoh yang lain, kalau gitu kan, atau itu mutaharik yang berbaris. Mutaharik dia yang muttasil kan? Yang mutaharik yang muttasil kan? Mutaharik tu yang berbaris. Mutaharik tu maksud mutaharik tu berbaris kan? Dia muttasil kan? Muttasil, bersambung. Atau ambil contoh yang lain lah. Atau kalau iskal kat sini kita ambil contoh yang lain. Ada lagi contoh. Ambil tu.
Apa surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Kalau tak nak bahan ni agak iskal kat sini, tambah lain. Dalam Quran juga sayasla Jadi wa mra'atuhu waw ataf, wa mra'atu tu maktuf. Jadi makna maktuf alaih dia. Jadi nak maktuf alaih imra'atuhu di dalam domir sayasla ada huwa ni, nak atafkan domir di dalam sayasla naran zata lahab, tak boleh. Lepas tu nak atafkan, ataf lagu mana? Maka zahirkan dulu domir yang ada dalam ni. Sayasla ai huwa naran, akan masuk dia dalam neraka. Zata lahab dan imra'atuhu. Imrah Abu Lahab tu. Jadi tempat kita nak di mana? Tempat kita nak imra'atuhu tu tidak boleh nak diatafkan di atas domir muttasil marfu' ni, domir muttasil marfu' yang ada dalam ni, melainkan setelah dizahirkan sayas huwa naran. Jadi huwa ni lah jadi maktuf alaih bagi imra'atuhu. Dia pada satu segi kita boleh kata domir muttasil marfu', kita boleh kata domir mustatir. Tu mustatir kerana dia tersembunyi di dalam. Habis la yajuzul atfu ala dhamirin makhfudin illa ba'da i'adatil khafidi. La yajuzul atfu, tidak boleh ataf di atas dhamir yang dikhafa'kan, melainkan selepas diulangkan khafidi, ai amil khafid, amil yang menkhafa'kan. Khafidi amil yang menkhafa'kan. Contoh di bawah tu, nahu maraltu bihi wa bi zaidin. Jadi nak diatafkan zaidin tu, nak diatafkan zaidin tu pada ha dhamir tu, itu tidak boleh, melainkan diulangkan khafid yang menkhafa'kan, yang membariskan bawah lafaz bihi tu. Siapa yang membariskan bawah lafaz bihi tu? Ba tu kan, ba harajal tu amil, amil yang khafa, amil yang menyebabkan hi tu baca khafa, baca hukum mahal i'rab dia khafa dengan sebab ba sebutir tu. Maka kalau zaidin nak diatafkan dengan ha dhamir tu, mesti diulangkan kembali haraf yang menkhafa'kan akan ha dhamir tu, hi tu. Maka diulangkan bi zaidin. Kalau nak atafkan terus zaidin dengan hi, tak boleh kalau ikut kaedah. Habis itu la yufassalu bainal, kita habiskan ni, la yufassalu bainal badali wal mubdali minhu bi'atfin nasaqi. La yufassalu, tidak dipisahkan di antara badal dan mubdal minhu dengan ataf nasaq. Itu pun tengok pada nombor 35. Contoh anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu ilah. Qauluhu Muhammadan tu, Muhammad itu adalah badal bagi nabiyyana. Jadi nak cerita apa ni? Nak cerita tak boleh nak dipisahkan badal dengan mubdal minhu dengan ataf nasaq. Mana ataf nasaq tu? Okey, kita bawa keluar.
Okey. Jadi Muhammad ini dari segi kaedah dia adalah badal bagi Nabi Jana mubdal minhu. Jadi persoalannya, kenapa Muhammad ini bukan jadi badal bagi mubdal minhu sayyidana? Sebab apa? Sebab kaedah la yajuzu la yufassalu, tak boleh dipisahkan badal dengan mubdal minhu dengan ataf nasab. Ini ataf nasab menggunakan wa ataf kan. Jadi ni di nabiyana diatafkan pada maktuf alaihi sayyidina. Jadi kat sini ada wa harf ataf nasab ni. Maka dia Muhammad ni nak jadi badal bagi sayyidana ni terhalang dengan sebab ada ataf nasab. Kalau gitu nak badal bagaimana? Badal bagi nabiyana. Tu. Habis. Sayyidana buat khabar lah. Khabar bagi anna. Ni Hasyiah Abu Jermi Iqna' juga, juz yang pertama. Buat khabar bagi anna. Penghulu kami dan nabi kami. Siapa nabi kami? Muhammad. Itu adalah abduhu, hambanya. Habis. Al-lughatul masyhuratu khairum minas sawabil matruki. Lughah yang masyhur itu lebih baik daripada betul, lughah yang betul tapi matruk, ditinggalkan. Ini dalam kaedah ilmu saraf. Contoh masalah lafaz masjidi, masyriki, maghribi, itu semua isim makan. Kalau isim makan, kalau kaedah dia sebenarnya lagu mana? Jadi contoh kaedah masjid, masyrik, maghrib, isim makan di atas masjidi, masyriki, maghribi. Jadi isim makan tu di atas wazan maf'alun kan? Maf'alun kan? Di atas wazan maf'alun. Tapi yang dibaca kaedah tu adalah bukan dengan maf'alun. Jadi baca dengan ni di atas wazan maf'ilun, bukan maf'alun. Kalau baca maf'alun, masjadun, masyrakun, maghrabun, bahkan tidak dibaca dengan wazan isim makan maf'al, dibaca dengan wazan maf'il. Kerana apa? Kerana lughah yang masyhur. Lughah yang masyhur mana? Lafaz masjid, masyrik, maghrib di atas wazan maf'il. Ini lughah masyhur, lebih baik daripada sawab, lughah yang betul dengan kaedah tapi matruk, ditinggalkan. Yang betul dengan kaedah lagu mana? Masjadun, masyrakun, maghrabun. Ni yang betul dengan kaedah, tetapi matruk. Ni sawab matruk, betul tapi ditinggalkan. Jadi lebih baik mana? Lughah masyhur lebih baik daripada sawab tapi matruk. Sawab dengan kaedah tapi dia matruk, ditinggalkan. Contoh bahasa Melayu kita. Saya. Kalau bahasa Melayu kita, saya ni, kita orang Malaysia kita ni, kita sebut saya, kan? Saya kan? Bukan lagu ni.
orang yang sebut dengan saya ni Singapura. Lagu mana perkataan itu, lagu tu disebut. Bagaimana ejaan dia, begitulah sebutan dia. Itulah Singapura. Saya, mereka, berita. Kita tak saya, berita. Jadi nak cerita apa? Hak masyhur mana? Saya masyhur, kan? Tapi masyhur tapi kena tak dengan kaedah? Tak kena. Hak sawab matruk mana? Saya ni sawab betul dengan kaedah tapi matruk. Maka lughah masyhurah khairun minas sawabi matruk. Tu. Jangan pula kita memang betul dengan kaedah, lepas tu kita nak cakap dengan kawan kita tak ada pada saya. Jadi orang pelik lah kan. Allah ada tu sama juga Allah kan. Jadi nak cerita apa? Nak cerita terkadang lughah masyhurah itu lebih baik daripada sawab tapi matruk. Sikit ya. Al-ma'u sadaqa asluhu. Ni masodak. Masodak ni diri sesuatu. Diri sesuatu lafaz lah. Ma sadaqa alaihi lafzu. Sesuatu yang terbenar di atasnya asluhu aslu masodak. Sesuatu yang terbenar di atasnya, di atas masodak tu lafaz. Yakni lafaz tu kena di atas diri sesuatu. Jadi masodak ni diri sesuatu lah. Lafaz tu kena di atas diri dia, diri sesuatu. Contoh Zaid alim. Zaidun alimun. Zaidun alimun. Diri alim ni kena di atas Zaid, diri Zaid ni kena di atas alim. Tu. Masodah hak tula, masodah hak sama. Masodah ni diri lafaz tu kena betul-betul di atas lafaz itu. Alim kena di atas Zaid, Zaid kena di atas alim. Masodah sama, makna beza. Zaid seseorang yang bernama Zaid, alim seorang yang bersifat dengan alim. Tapi masodak tu adalah benda sama. Diri yang dibahaskan sini adalah sama. Zaid adalah alim, alim dia adalah Zaid. Contoh masodak yang berbeza, Zaidun asadun. Tu. Ni masodak yang berbeza dan makna pun berbeza. Zaid bukanlah singa. Singa kat sini bukanlah Zaid. Makna dia berbeza, mafhum berbeza, masodak pun berbeza. Adapun sini mafhum yang berlainan tapi masodak dia sama. Kan? Tu. Masodak ni lafaz kena di atas diri lafaz itu. Itu panggil masodak. Habis satu lagi itu mafhum daripada Babur Ridauddin. Saya ngaji dengan Babur Ridauddin. Di antara guru hak saya mengaji personal seorang-seorang Babur Ridauddin. Babur Ridauddin ni saya mengaji mantik Isawuji seorang-seorang. Kena tegur, kena marah tu maklumlah. Tak ada nak faham masalah akan datang yang sedang dibahaskan Babur. Kita belum faham lagi masalah sebelum dia. Memang kena tegurlah. Habis. Lau fi mas'alatil aqaidi istihalatul wuqu'i wa fi masail fiqhi jawazul wuqu'i. Lafaz lau tu, lafaz lau yang ada pada masalah akidah itu istihalatul wuqu', memberi makna mustahil berlaku. Jadi lau ni kalau bahasa kita kalau lah, jikalau kan. Adapun lau pada wafi masail fikhi, masail fikhi tu atafkan bagi masalatil aqaidi. Tu jawazul wuqu'. Jadi contoh dia lagu mana? Itu mudah ya. Segala permasalahan lau yang disebutkan dalam kitab fiqh dan kitab usuluddin tu membawa makna yang berbeza. Segala lafaz lau yang ada duduk pada fan ilmu berbeza pada perbahasan dia. Contoh lau kana fihima alihatun
illallahu la fasadata. Satu. Atas tu ayat Quran suratul Anbiya 22. Ayat 22 suratul Anbiya. Lau kana fihima. Adapun yang di bawah itu kaedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh itu pengarang kitab ni dalam kitab Idahu Qawaidil Fiqhiyah, Abdullah Al-Lahji, Syekh Abdullah Al-Lahji rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Idah Qawaid Fiqhiyah, hak cetakan lama tu, muka surat 79. Jadi yang masalah pertama tu, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Ni pada apa? Anbiya surah 22. Ayat 22. Ini kan dalam ayat Quran kan. Ini pada masalah mana? Ini pada masalah akidah kan. Jadi lau, sama-sama lau. Jadi lau ni nak dibahaskan, lau tengok dia duduk pada masalah mana. Kalau lau pada masalah di atas ini pada bersangkutan dengan masalah akidah, maka lau pada masalah akidah itu memberi makna istihalah hukum, mustahil berlaku. Mustahil berlaku ada Tuhan selain daripada Allah. Jikalau ada, jikalau ini hanya secara takdir saja. Adapun hakikatnya mustahil. Yang kedua, masalah fiqh. Law zannal mukallafu fil wajibil muwassa'i annahu la ya'ishu ila akhiril waqti tadayyaqa alaihi. Law zannal mukallafu. Ini pada masalah fiqh. Bila masalah law pada fiqh itu jawazul wuqu', boleh berlaku, iaitu masalah contoh, jikalau menyangka oleh seorang mukallaf pada wajib muwassa', iaitu di antara wajib muwassa' ni dia sembahyang dia wajib dua, iaitu wajib muwassa', wajib mudayyak. Sebab sembahyang ni yang dikira wajib sungguh itu adalah pada hujung waktu. Ni kena bahasa dari sudut ilmu lah, sebab dia termasuk wajib yang diperluaskan masa dia. Dia menyangka apa? Zanna annahu la ya'ishu ila akhir waqti, tidak hidup oleh mukallaf itu sehingga pada hujung waktu, maka tadayyaqa alaihi, menjadi sempitlah oleh wajib muwassa' tu di atas mukallaf. Bahasa mudah, ini contoh pada masalah banduan yang akan dihukum mati. Contoh banduan yang akan dihukum mati. Contoh banduan tersebut akan dihukum mati pada hari Khamis jam 2. Contoh banduan yang akan dihukum mati itu pada hari Khamis jam 2 petang. Maka masuk waktu zuhur 1.5, contoh 1.20. 1.20 tu sampailah pada sampailah jam 2, itulah waktu solat wajib bagi banduan itu mengerjakan. Sebab pada asalnya sembahyang itu wajib yang diperluaskan sehinggalah keluar waktu, iaitu asar. Tetapi banduan itu akan dihukum gantung pada jam 2, maka wajib muwassa' tu berubah kepada wajib mudayyak, wajib yang disempitkan.
Ini berlaku pada banduan lah. Jadi nak cerita lau pada zonna tu, itu lau jawazul wuku', harus berlaku. Habis ma mim ma uttifaqa ala bina'ihi wa huwal madi wa makhtulifa fi bina'i fa huwa fi'lul amri ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah minggu depan kita khatam insyaAllah. Kalau nak hadir, hadirlah. Kalau tak nak hadir pun tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa wassi' arzaqana wa naqqir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada sanad dia saya akan buat lah. Saya baru buat. Sanad tanwir pun saya baru buat. InsyaAllah lah, kalau nak buat sekali lagi tanwir tu, cari tempat lain lah. Jangan buat dekat tempat Ustaz Azam kan. Segan pula dengan Ustaz Azam. Carilah tempat-tempat lain. Tanwir muridin yang telah dibuat takdim, buat pendahuluan sedikit oleh dua orang guru saya, Ustaz Abu Usamah atau dipanggil Ustaz Hanafiah, ahli fatwa Terengganu, dan seorang lagi guru saya juga, Ustaz Hanafiah Falak Johor. Dia buat sedikitlah kata pengantar. Dah dicetak baru, dah Pustaka Al-Bakir. Situ tu kalau nak memahami kaedah untuk memahami mustalahat falakiyah yang digunakan pakai oleh fuqaha, cukup dah, memadai dia dengan tanwir muridin. Kalau nak luas-luas tu kena ngaji falak lah. Jadi nak beritahu kata sanad dia saya baru buat. Kemudian kalau nak buat daurah lagi, terserahlah, cuma kena beritahu awal supaya boleh susun masa. Kemudian risalah saghirah insya-Allah minggu depan akan khatam, dan sanadnya telah siap dah. InsyaAllah. Jumpa minggu depan insya-Allah.